Are you an human? Stay at home. Don't go out. Okay? We're gonna be safe. Yo, what's up, gang? It's me, your boy, Liga Juice, baby. Dan hari ini saya ingin membentangkan sedikit sebanyak mengenai pembentukan Malaysia. Apakah anda rasa mengenainya? Adakah anda tahu tentang mengenai latar belakangnya? Isu-isu, proses, ataupun dari segi reaksi antara Sarawak, Sabah, Brunei dan Singapura. Apakah pendapat anda? Dengan ini saya ingin memperkenalkan sedikit sebanyak daripada rakan saya, iaitu ini adalah CK, dan ini adalah Hisham, dan ini adalah Eugene, dan ini adalah Maizan. Mereka lah ahli kumpulan saya. Dengan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan sangat-sangat berterima kasih. I really thank you so much for you guys. I hope you guys enjoyed and take a lot of knowledge about it tentang pembentukan Malaysia. Without further ado, bro, let's go, baby. Saya akan membincangkan tentang latar belakang pembentukan Malaysia. Pada 27 Mei 1961, idea pembentukan Malaysia dibuat oleh Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu, Tunku Abdul Rahman. Idea ini dibuat kerana beliau sedar bahawa Tanah Melayu dan wilayah jajahan British tidak dapat berdiri sendiri. Tunku Abdul Rahman nak mewujudkan penyatuan ekonomi dan politik antara wilayah. Tujuan penyatuan ini adalah untuk menghadapi persaingan pada peringkat antarabangsa. Oleh itu, idea ini memerlukan kerjasama penduduk tempatan dari segi ekonomi, politik dan sosial serta kerjasama dengan kerajaan British dalam menjayakan pembentukan gagasan politik baru di Asia Tenggara. Tetapi, idea pembentukan ini menimbulkan banyak reaksi daripada berbagai pihak. Idea pembentukan ini didakwa dibuat secara tergesa-gesa dan mengejut tanpa persiapan awal. Walau demikian, dakwaan ini ditolak kerana Tunku Abdul Rahman telah bertemu dengan beberapa orang tokoh wilayah. Idea penggabungan ini pernah dibincangkan sebelum kemerdekaan Tanah Melayu dan selepas Perang Dunia Kedua. Idea penggabungan yang lebih kecil pernah dibincangkan oleh Ketua Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Tetapi penggabungan yang lebih kecil antara Singapura dan Tanah Melayu tidak diterima kerana penggabungan ini akan melibatkan ancaman kepada politik Tanah Melayu. Selain itu, ideologi komunis yang hangat menular di Singapura juga dikhawatirkan akan merebak dengan mudah ke Tanah Melayu. Ya, itu adalah sedikit sebanyak daripada pembentangan daripada CK yang mengenai tentang latar belakang pembentukan Malaysia. Dan seterusnya, saya akan serahkan kepada saya, Steve, dengan membentangkan tentang faktor-faktor pembentukan Malaysia. Let's go. Ini adalah faktor-faktor pembentukan Malaysia, iaitu mengelakkan ancaman dan pengaruh komunis. Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu bimbang akan pengaruh komunis yang semakin bertapak dan juga berkembang di Asia Tenggara. Pengaruh komunis dapat dilihat mula meresap masuk ke dalam kefahaman parti yang memerintah Singapura sejak tahun 1959, iaitu Parti Tindakan Rakyat (PAP) di bawah pimpinan Lee Kuan Yew. Aktiviti dan fahaman komunis juga kelihatan semakin bertapak dan kuat apabila bekas anggota PAP berhaluan kiri menubuhkan barisan sosialis yang dipimpin oleh Lim Chin Siong. Kedua adalah perkongsian faedah ekonomi. Persekutuan Malaysia membolehkan wilayah-wilayah anggotanya berada dalam posisi di mana mereka harus mengadakan kerjasama ekonomi dan perdagangan untuk mendapatkan keuntungan bersama. Selain itu, wilayah anggota yang kaya dengan sumber ekonomi boleh membantu negara-negara anggota yang miskin dan kekurangan sumber ekonomi sekaligus. Ia dapat meningkatkan pembangunan ekonomi terutama di Sabah dan Sarawak yang masih belum maju dari segi ekonominya. Manakala Tanah Melayu, Singapura dan Brunei pula akan menjadi tunjang utama pembangunan ekonomi negara-negara berkenaan. Dan yang terakhir adalah pembelaan hak masyarakat Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Keadaan Sabah dan Sarawak sebelum penyertaan di dalam Malaysia
ialah penduduk di wilayah ini tidak mempunyai tawaran hak yang sama penduduk di semenanjung Tanah Melayu, terutama golongan Bumiputera. Kebanyakan jawatan dan kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut dikawal dan dijawat oleh warga asing. Selain itu, majoriti penduduk asal hanya terlibat dalam sektor domestik seperti pertanian dan penggunaan tanah untuk sistem penanaman tetap. Sekiranya kedua-dua wilayah ini menyertai ke dalam Persekutuan Malaysia, kebarangkalian penduduk Bumiputera Sabah dan Sarawak untuk mendapatkan layanan istimewa adalah lebih tinggi. Itu adalah sedikit sebanyak daripada faktor-faktor pembentukan Malaysia. Adakah anda memahami setakat ini? Ya? No? Yes or no? Yes or no? It's okay. Jangan risau. Anda boleh mengulangi semula daripada permulaan, daripada latar belakang sehinggalah pembentukan. Dan dikatakan sebagai faktor-faktor. Dan topik seterusnya saya akan serahkan kepada Hisham. Let's go. Saya akan membincangkan reaksi-reaksi yang terdapat dari beberapa negeri dan negara sekeliling terhadap pembentukan Malaysia. Yang pertama, Sarawak dan Sabah. Reaksi segera yang timbul selepas cadangan pembentukan Malaysia adalah ke arah menolak cadangan ini. Ramai yang ingin kekal di bawah pemerintahan British kerana belum ada keyakinan untuk membentuk pemerintahan sendiri. Sebelum ini, peluang mereka dalam politik adalah sangat terhad. Yang kedua, Brunei. Sultan Brunei pada masa itu iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin menyokong gagasan Malaysia dengan sepenuhnya. Yang ketiga, Singapura. Lee Kuan Yew dan partinya yang pada masa itu iaitu PAP bersetuju kerana bimbang dengan pengaruh parti berhaluan kiri yang mula mendapat sokongan. Yang keempat, Filipina. Presiden Macapagal tuntut hak ke atas Sabah dan sebelum ini mereka pernah tuntut pada British dengan mendakwa Sabah pernah terletak di bawah Kesultanan Sulu. Pada zaman dahulu, Sabah juga merupakan sebahagian daripada wilayah Filipina. Kamera. Itu adalah sedikit sebanyak daripada reaksi pembentukan Malaysia. Adakah anda memahami dengan sejauh ini? Adakah anda memahami? Yes? Oh no? Yes? Oh no? Jangan risau, kita akan teruskan lagi bersama Maizan, iaitu proses pembentukan Malaysia. Let's go. Hello, this is Maizan. Today I'm talking about the process of formation of Malaysia. First is Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia, which is led by Donald Stephen and made up of representatives from all the region involved. Also serve to explain the concept of Malaysia formation, especially to the people of Sabah, Sarawak and Brunei, and together the ideas and opinions of the other people regarding the planning of Malaysia. Number 2, Cobalt Commission, also known as Suruhanjaya Cobalt, led by Lord Cobalt. Other members who are Anthony Abel, David Watterson, Dato Wong Pauni, Tan Sri Muhammad and Ghazali Shafi'i. This is aimed at reviewing the opinion of all the people of Sabah and Sarawak. The Suruhanjaya or Commission found that 80% of the people of Sabah and Sarawak supported Malaysia and the majority of them are natives. Number 3, Jawatan Kuasa Antara Kerajaan, led by Lord Lansdowne and Tun Abdul Razak Hussein, who are representative of British government and representative of Sabah, Sarawak and Singapore. This establishing as a constitution based on the Constitution of Federation of Malaya in 1957, report of Suruhanjaya Cobalt and Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia. The main thing in this constitution is the religion of Islam, the Malay language, immigration control and education and representative for Sabah, Sarawak and Brunei. Number 4, Referendum Singapura. To review Singaporean opinion, the report found that 71% of the population support the formation of Malaysia via the option A. They have agreed to merge with conditions laid down by the federal government of Singapore and Malaya. Dan itu adalah sedikit sebanyak daripada Maizan, iaitu proses-proses pembentukan Malaysia. Dan akhir sekali, ini adalah kemuncaknya daripada video ini yang ingin kita tahu apakah pembentukan Malaysia sebenarnya.
Dan ini adalah isu pembentukan Malaysia. Kini saya ingin serahkan kepada Eugene, ingin membentangkannya kepada anda. Let's go. Hello, my name is Eugene. We will be discussing about the issues of Brunei and Singapore during the formation of Malaysia. Malaysia was established on September 16, 1963. However, Brunei, previously a member of the proposed formation of Malaysia, has withdrawn. Singapore was with Malaysia when it was established, but Singapore left the country 2 years after as a part of the Federation of Malaysia. Although in the early stages of the Sultan Brunei, Sultan Onar Ari Saifuddin agreed to Brunei's entry to the Federation of Malaysia. He eventually surprised everyone by cancelling plans to join Malaysia. Changes in the Brunei state of mind is because there were numerous people who disagreed and to avoid the distribution of power. Furthermore, the participation of Brunei with the help of the British government was successful, but this phenomena causes Tunku Abdul Rahman to think of that participation of Brunei will cause various political problems. Therefore, the participation of Brunei was cancelled in the end. Brunei didn't want to join Malaysia primarily due to the fact that Sultan of Brunei would not have as much power as he did, being the only one, and also possibly because of the distribution of Bruneian oil would have to go to the entire country. Speaking about Singapore, before the formation of Singapore, Lee Kuan Yew stressed that although Singapore agreed to join Malaysia, the content of the merger must be determined along with the Singaporeans themselves. This is to ensure that the people remain comfortable after the merger. On August 1965, Singapore separated from Malaysia and became an independent state. Separation was the result of deep political and economic differences between the ruling parties of Singapore and Malaysia, which created communal tensions that resulted in racial riots in July and September of 1964. Itu saja daripada kami. Kami ingin mengucapkan terima kasih dan terima kasih kepada lecturer kami. Terima kasih kepada semua rakan-rakan dan sahabat-sahabat saya siapa yang telah menonton dan melihat video ni dan mengaplikasikan kepada dari segi pembelajaran. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih. Always stay safe dan jangan keluar daripada rumah ya awak semua, okay? Dan always stay safe dan just wanna say goodbye and thank you. And jangan lupa lagi satu, kami ingin menunjukkan satu lagi video iaitu berkenaan dengan pembentukan Malaysia. There you go. Hope you guys enjoy and see you guys soon. Tata, bye bye. In the name of God, the compassionate, the merciful, praise be to God, the Lord of the universe.